Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama allamtana an nahmad wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah. Alhamdulillah, pada hari ini walaupun kita sedang menghadapi puasa Ramadan Al-Mubarak, tetapi kita tetap dapat meneruskan lagi perbincangan, pembelajaran, tazkirah. Begitu juga majlis seperti Al-Kuliah. Setidak-tidaknya ia menambahkan lagi maklumat dan ilmu kita. Saat yang sama kita mengisi Ramadan ini, mudah-mudahan ia menjadi sejuzuk daripada amalan salih kita dari sudut mempelajari ilmu. Dalam ruangan Al-Kuliah pada hari ini, kami tajukkan dengan satu tajuk, Bapa Usul Fiqh. Satu kalimah yang mungkin sedikit perlu kepada penerangan dan penjelasan yang sebaik-baiknya. Bila kita sebut usul fiqh, ia adalah satu ilmu yang berkaitan dengan bagaimana cara kita menaplikasikan nas-nas daripada Al-Quranul Karim, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengemukakan hukum dari segi fiqhnya untuk kita keluarkan kepada khalayak. Bila kita nyatakan tentang bapa usul fiqh, dalam erti kata lain, para ulama di zaman dahulu telah mula mengkaji apa yang terkandung dengan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, disetarakan sama ada ia menjadi wajib atau sunnah atau irsyad semata-mata. Hasil daripada kajian dan dapatan oleh para ulama, akhirnya masalah usul fiqh ini mula berkembang. Antara yang paling masyhur, walaupun di sana ada menyebut orang kanan daripada kalangan ulama mazhab Hanafi, tetapi yang paling tepat dari sudut penyusunan dengan lebih sempurna adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Melalui kitabnya Ar-Risalah, jelas menunjukkan kewibawaan yang amat luar biasa. Cukuplah kata Imam Ahmad bin Hanbal, pakar hadis yang juga murid kepada Imam Syafi'i, menganggap bahawa kedatangan Imam Syafi'i menyebabkan mereka faham bagaimana cara istinbat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hukum hakam. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu usul fiqh dan hebatnya Imam Syafi'i. Saudara-saudara sidang penonton yang dirahmati Allah, Al-Imam Syafi'i sebenarnya bernama Muhammad. Beliau dilahirkan di Gaza, di Asqalan, di Palestin. Ada sebut dia dilahirkan di perkampungan Yaman. Semua jawapannya adalah benar dan tepat. Iaitu dikatakan di Palestin, di Gaza yang kita sebut sekarang itu tempat lahir. Dikatakan perkampungan Yaman kerana ramai orang Yaman duduk di situ masa itu. Dan Al-Imam Syafi'i, bapanya dan ibunya pernah berada di situ, walaupun asal usul ibunya daripada orang Mekah Al-Mukarramah. Bila dia dilahirkan, dia dibesarkan di kawasan itu sekejap dan bapanya telah meninggal dunia. Lahir mengikut riwayat yang masyhur adalah pada tahun 150 Hijrah. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian bapanya telah meninggal dunia dalam usia Imam Syafi'i amat kecil. Di sinilah saya suka nyatakan bahawa sejarah menunjukkan ramai para ulama yang asalnya daripada yatim, yang tiada bapa, yang kematian bapa, termasuklah Imam Syafi'i rahimahullah.
Tapi kita kena ingat, dengan kemiskinan, dengan kesukaran dalam meniti kehidupan, akhirnya ramai yang menjadi tokoh yang terbilang, termasuk Imam Syafi'i, sehingga pujangga Arab menyebut min buyutil fuqara yakhrujun nubagha, daripada rumah orang fakirlah lahirnya tokoh-tokoh cendekiawan yang amat luar biasa. Sidang penonton yang dirahmati Allah, Al-Imam Syafi'i, dek kerana kematian bapanya, telah dibawa oleh ibunya ke kota Mekah, tanah watangnya sendiri. Maka membesarlah Imam Syafi'i rahimahullah di kota suci Mekah, di bawah asuhan ibunya dan keluarganya. Sedari kecil lagi, Imam Syafi'i dikurniakan kecerdasan akal dan hafazan yang luar biasa. Dan dia selalu berkelana di kampungnya berhampiran dengan kabilah Bani Huzail. Daripada situ dia menghafaz terlalu banyak syair-syair Arab. Dan dikatakan bahawa kabilah Bani Huzail adalah satu kabilah yang ketepatan bahasa Arabnya dan fasahahnya adalah antara yang amat tinggi. Bila mana Imam Syafi'i rahimahullah boleh menghafaz ribuan syair-syair, maka di situ mempunyai kelebihan yang luar biasa. Kerana itu para ulama kadang-kadang berhujahkan bahasaan melalui syair-syair orang Arab. Satu hari tak kala Imam Syafi'i naik satu kenderaan, ada kata keldai, ada kata unta. Sedang dia naik, dia deklamasikan syair dan didengar oleh seorang alim yang saleh. Lalu katanya, alangkah baiknya kalau orang anak secerdik ini ditalakan kepada ilmu fiqh, maka terdetik daripada hatinya untuk mengubah, untuk mempelajari fiqh. Kebetulan ketika itu kota Mekah dan kota Madinah terkenal dengan kawah ilmu, kaya dengan ulama-ulama yang suhu. Ramai di kalangan tabi'in yang masih ada di kota Mekah dan kota Madinah. Makanya Al-Imam Syafi'i telah belajar dengan ramai tokoh-tokoh hebat di kota Madinah, di kota Mekah. Antara yang paling terkenal adalah Muslim bin Khalid Az-Zanji yang dianggap sebagai mufti ulama Mekah. Dan Imam Syafi'i juga telah mengambil untuk berguru dengan ramai tokoh-tokoh yang hebat di kota Mekah. Dek kerana kecerdikannya, dia telah menghafaz terlalu banyak apa yang dinaskan, apa yang diperkhabarkan dan diajar secara talaki dan cara hafazan luar biasa. Sehingga gurunya membenarkannya untuk memberi fatwa dalam usia yang amat muda kerana kemampuan yang luar biasa. Orang seperti Imam Syafi'i dan guru-guru yang warak itu, dia tidak akan biarkan Imam Syafi'i hanya memberi fatwa sahaja, tapi terus mengarahkan untuk dia pergi menambah lagi ilmu, belajar di kota Madinah Munawwarah. Berbekalkan surat gubernur dan ulama, maka Imam Syafi'i melangkah menuju rehlah untuk menambahkan ilmu daripada tokoh-tokoh ulama kota Madinah Munawwarah. Salah seorang yang tersohor ketika itu adalah Imam Malik, yang juga menjadi qadhi, yang digelar sebagai Imam Daril Hijrah, yang lahir sekitar tahun 93 Hijrah atau 94 Hijrah atau 95 Hijrah atau 97 Hijrah. Bermakna bezaan masa umur antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i lebih daripada 50 tahun. Ibarat cucu dengan atuk lah. Kelaparan yang menekan, penderitaan gigih ditempuhi. Jadikan Ramadan ini Ramadan paling bermakna. Nantikan kemunculan peranti terbaru. Pelancaran Oppo Reno 3 Series 12 Mei, Selasa 6 petang. Tonton dan menang 15 unit telefon pintar untuk dimenangi. Oppo Reno 3 Series 108MP image ultra jelas. Kejelasan dalam setiap tangkapan.
Tak kala Imam Syafi'i sampai di kota Madinah, dia telah menuju ke rumah Imam Malik. Rumah Imam Malik ni ada pengawalnya yang menjaga. Tanya tujuan, dikatakan nak bertemu dengan Imam Malik kerana ada surat khas. Maka akhirnya Imam Malik keluar. Bila keluar, Imam Malik baca surat dan berkata, besok saya akan arahkan murid kananku untuk mengajar kamu. Jawab Al-Imam Syafi'i yang masih remaja, yang masih budak ketika itu dengan pantas, wahai Tuan Guru, kitab Muwatta yang mengandungi lebih 1,700 hadis secara mausul, secara mursal dan juga pandangan Imam Malik sendiri telah saya hafaz keseluruhannya. Maka terkejutlah Imam Malik, kemudian ditasmikkan untuk menunjukkan kewibawaan hafazan Imam Syafi'i. Dengan tuntas, dengan pantas, tanpa kesalahan, Imam Syafi'i boleh mengulangi dengan sebaik mungkin. Akhirnya sebagai seorang tuan guru yang terkenal hebat, Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i yang masih remaja, yang masih muda ketika itu, Ya ghulam, ittaqillah, wala tutfi nuran allazi atakallah bil ma'asi. Wahai anak, takwalah kamu kepada Allah. Jangan sekali-kali kamu padamkan cahaya yang Allah kurniakan kepada kamu dengan maksiat. Inilah nasihat yang terbaik. Dan nasihat yang hampir sama telah dideklamasikan oleh Imam Syafi'i yang dikatakan dinisbahkan kepada gurunya Waqi' ibn Al-Jarrah. Tak kala ingatannya berkurangan, maka dia telah menyebut, syakautu ila waki'in su'a hifzi fa arsyadani bitarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Mafhumnya, aku telah mengadu tentang buruknya hafazanku kepada guruku bernama Waqi'. Lalu dia menunjukkan kepadaku supaya meninggalkan maksiat. Dan dia khabarkan kepadaku bahawa ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak berhak kepada orang-orang yang lalai, orang-orang yang berderhaka kepada Allah yang maksiat. Makanya Al-Imam Syafi'i telah menekuni ilmu daripada Imam Malik ketika berada di kota Madinah, di samping beberapa tokoh-tokoh yang lain yang terkenal dengan keilmuannya. Dan Imam Syafi'i amat menghormati gurunya Imam Malik, sehingga beliau pernah meriwayatkan, tak kala dia nak buka lembaran kertas di depan Imam Malik, dia akan angkat satu-satu dalam keadaan supaya tidak kedengaran bunyi helaian kertas yang dibelek itu, dibuka itu. Itulah rasaan kagum Imam Syafi'i terhadap Imam Malik. Bahkan puncaknya Imam Syafi'i pernah berkata, kafa bimalikin hujjati yaumal qiyamah. Cukuplah Malik menjadi hujahku pada hari kiamat kelak. Ini siqah yang tam, sempurna seorang murid kepada gurunya Imam Malik rahimahullah. Selepas beberapa ketika dan meninggalnya Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam usia yang cukup tua, maka Imam Syafi'i telah meneruskan lagi pelayaran rehlah ilmiahnya menuju ke kota Iraq, kota Baghdad, kota Kufah dan seumpamanya. Semata-mata nak berguru dan bertemu dengan murid kanan Imam Abi Hanifah. Imam Syafi'i tak sempat dengan Imam Abu Hanifah, tapi sempat dengan murid kanannya, iaitu Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani, yang juga pengarang dan juga boleh dikatakan sebagai penghidup kepada mazhab Hanafi di sebelah Iraq sana. Maka bergurulah Imam Syafi'i dan menghafaz banyak maklumat juga ilmu daripada Imam Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani. Daripada sini kita nampak bahawa Imam Syafi'i telah menguasai dua sistem dan dua aliran madrasah. Madrasah Ahli Hadis ketika berada di kota Madinatul Munawwarah bersama dengan Imam Malik rahimahullah dan beberapa tokoh yang lain. Madrasah Ahli Ra'yi ketika mana dia berada di kota Baghdad dan kawasan sekitarnya. Dia berguru dengan Imam
Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani. Penguasaan dua aliran pertembungan inilah menjadikan Imam Syafi'i cukup istimewa, dan tak cukup dengan itu. Di akhir usianya, selepas itu dia pergi ke Yaman dan dia juga pergi ke Mesir, dan dikatakan dia telah melakukan pelayaran musafir ilmu sebanyak 8 kali, iaitu dalam tempoh yang cukup lama. Dan akhirnya pada tahun 199 Hijrah, Al-Imam Syafi'i telah berangkat pergi menuju ke kota Mesir dan menetap di sana, mati pun di Mesir pada tahun 204 Hijrah. Menariknya tuan-tuan, Al-Imam Syafi'i ketika mana berada di kota Baghdad juga telah meninggalkan ramai tokoh-tokoh yang menjadi muridnya. Termasuklah Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Al-Karabisi dan lain-lain lagi. Apabila beliau berada di kota Mesir, beliau telah mengambil dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan dia belajar. Artinya Imam Syafi'i masih lagi belajar. Antara gurunya adalah Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia belajar di sebalik tabir. Dan dikatakan Sayyidah Nafisah bila wafatnya Imam Syafi'i nak bawa kubur, telah berdiri tepi rumahnya dan minta mayat Imam Syafi'i masuk dalam rumahnya untuk dia salat jenazah Imam Syafi'i. Dan dia puji Imam Syafi'i dengan menyatakan bahawa tokoh ini tidak batal air sembahyang, melainkan dia akan ambil semula wuduk. Itulah perangai Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika berada di kota Mesir inilah Imam Syafi'i melebarkan sayap fiqahnya sehingga mengasaskan mazhab Syafi'i. Daripada sinilah dia melahirkan ramai tokoh-tokoh, termasuklah seperti Al-Imam Al-Muzani, yang Imam Syafi'i menyatakan Imam Muzani adalah pendukun utama mazhabku. Dia ada murid seperti Al-Imam Al-Buaiti, dan antara muridnya yang kanan iaitu Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Jizi. Dan antara muridnya yang terkenal juga di kota Mesir iaitu Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi. Adapun yang kedua ini dikatakan bahawa beliau seorang yang ingatannya kurang baik, menyebabkan Imam Syafi'i menggunakan masaan yang banyak kepada muridnya. Sehingga ada kata Imam Syafi'i pernah kata, wahai Ar-Rabi', kalalah ilmu jenis makanan, akan gumpalnya dan aku akan sumbat masukkan dalam mulut kamu. Dek kerana ilmu ini penting. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengajar muridnya. Di situlah dia mengkaryakan kitab usul fiqh Ar-Risalah, yang akhirnya dibaca oleh Imam Muzani sebanyak 500 kali. Khatam kitab tu. Dan katanya, tidak aku baca sekali, melainkan aku rasa bahawa aku dapat ilmu yang baru. Itu menggambarkan ketajaman Imam Syafi'i dari segi fiqhnya, dari segi istinbat hukumnya. Dia ini mempunyai banyak kelebihan. Antara kelebihan Imam Syafi'i rahimahullah iaitu ketepatan dalam memanah. Dan beliau berkata, wallahi tidak aku panah 10 melainkan 10 tepat. Satu pun payah nak tak tepat. Di sini menunjukkan bahawa Imam Syafi'i ini jenis orang yang aim, orang yang target, orang yang ada hadaf, orang yang ada matlamat, orang yang menumpukan dengan sejumlah masalah yang ada padanya. Itulah gaya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kedua, Imam Syafi'i rahimahullah juga terkenal sebagai seorang ulama yang fasih dalam bahasa. Dan dia dikatakan menjadi imam dan hujah dalam bahasa. Apa kata Imam Syafi'i? Betul. Sebagai contoh, oleh kerana Imam Syafi'i ini seorang pakar dari segi bahasa, saya contoh dalam masalah sembelih. Sebagaimana saya kata, orang Melayu sembelih ini, apa-apa benda pun sembelih. Ayam pun sembelih, unta pun sembelih, lembu pun sembelih. Tapi bagi orang Arab, bila sebut sembelih ni, dia tak sama. Dari segi fiqahnya, dia ada sebut ahkam az-zabaih. Ada juga sebut az-zakah. Ada juga disebut sebagai an-nahar.
Jadi bila orang tanya Imam Syafi'i rahimahullah, kalimah yang paling tepat apabila kita sebut tentang sembelih lembu, adakah sama dengan sembelih unta yang dipanggil nahar? Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fasalli li rabbika wanhar, maka hendaklah kamu sembahyang untuk Tuhan kamu dan korbankanlah. Nahar di situ ialah kita sembelih unta. Sembelih unta ni tuan-tuan, unta ni tekak dia panjang. Jadi tepat sembelih bukan atas tekak dia tu tinggi tu, tapi kat dada dah. Itu dia panggil nahar. Itu cara sembelih dia. Kalau kita tengok dalam YouTube, dalam video, cara sembelihnya dia tarik je begitu je sehingga akhirnya unta tu mati. Itu dia panggil nahar. Tapi bila sebut lembu, dia guna kalimah zabah. Yang kita sembelih, dia betul-betul leher antara kepala yang selalulah kita tengok musim korban. Lalu orang tanya, kenapa kamu kata sembelih lembu dipanggil sebagai zabah? Lalu dia kata, Allah sendiri berfirman dalam Quranul Karim, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya Allah perintah kepada kamu supaya kamu sembelih, zabah kepada sapi ataupun lembu betina. Itu menunjukkan betapa diqahnya, betapa dalamnya Imam Syafi'i. Dan ada kajian dibuat bahawa Imam Syafi'i dia jarang menggunakan kalimah-kalimah yang menunjukkan kasar. Dia akan guna bahasa yang cukup lembut. Dia guna kalimah akrah. Dia jarang sebut kalimah haram, tapi ke akrah. Dia guna kalimah-kalimah yang menunjukkan tinggi tata susila kebahasaan Imam Syafi'i. Unishams menawarkan 42 program bagi kemasukan Jun 2020. Mohon sekarang. Unishams, wadi kecemerlangan ummah. Nantikan kemunculan peranti terbaru. Pelancaran Oppo Reno 3 Series 12 Mei, Selasa 6 petang. Tonton dan menang 15 unit telefon pintar untuk dimenangi. Oppo Reno 3 Series 108MP image ultra jelas. Kejelasan dalam setiap tangkapan. Poin yang ketiga, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga sebagai tokoh yang terkenal dengan ilmu firasat. Ketajaman ilmu firasat Imam Syafi'i tidak boleh dipertikaikan lagi. Alim, pandai. Firasat ini adalah melihat sesuatu dengan jangkaan bahawa jangkaan itu tepat. Sebagai contoh, Imam Syafi'i satu hari dia pergi ke sebuah tempat, datang seorang lelaki. First time Imam Syafi'i tengok, dia rasa dalam hati orang lelaki ni jahat. Tapi orang lelaki ni baik. Layang dia baik sungguh begini, beri makan, begini. Jadi malam tu Imam Syafi'i fikir, macam mana macam ni? Akhirnya Imam Syafi'i mengambil keputusan bahawa apa yang dia belajar, kitab-kitab yang dia pelajar berkenaan firasat ni, dia nak buang dah. Tak betul dah. Pagi keesokan hari, tak kala dia nak balik, dia minta izin kepada orang tersebut. Tiba-tiba orang tu marah dengan serta-merta dan berkata, apa yang aku buat baik ni, jumlah bayarannya bergiang. Banyak dia minta. Maka Imam Syafi'i senyum dan dia bayar. Dia kata, alhamdulillah, firasat aku tepat. Tu Imam Syafi'i rahimahullah. Dan Imam Syafi'i dia tengok anak murid dia. Dia kata, wahai muridku, kamu akan bersama dengan abah kamu dari segi agama, dari segi mazhab. Betul sungguh, walaupun dia asalnya belajar Imam Syafi'i, menjadi orang kanan Imam Syafi'i, tapi akhirnya abah dia, orang ini patah balik kepada mazhab Maliki. Ini firasat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dari segi firasat memang tajam, yang banyak, yang amat. Ya, ini kita boleh kisahkan, tapi oleh kerana masa tidak mengizinkan, kita tak memungkinkan untuk cerita satu persatu. Poin yang keempat, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga terkenal dengan kelebihan sebagai seorang tokoh yang dia ini orang yang amat rajin baca Quran. Dikatakan bahawa Imam Syafi'i ini, dia baca Quran, orang menangis dengar.
Tak boleh nak bayangkan. Bukan dia saja menangis, orang lain dengar suara dibacakan, orang akan menangis. Ini Imam Syafi'i rahimahullah, dia dekat dengan Quran. Dia khatam Quran hampir setiap hari. Dikatakan pada bulan Ramadan dalam setengah hikayat menunjukkan 2 kali sehari dia khatam Quran. Itu menunjukkan bahawa Imam Syafi'i begitu akrab dengan Al-Quranul Karim, begitu rapat dengan Al-Quranul Karim. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dikatakan seorang yang pemurah. Banyak riwayat-riwayat menunjukkan bahawa Al-Imam Syafi'i banyak bersedekah dan banyak berinfak fi sabilillah, dan itulah tokoh yang amat luar biasa. Al-Imam Syafi'i terkenal dengan kekuatan berhujah dalam menyebarkan agamanya, dan apabila dia berhujah, dia akan menang. Macam mana dia berhujah dengan Imam Ahmad bin Hanbal tentang orang tinggal semayang, kafir atau tidak. Maka Imam Syafi'i dapat memberi hujahan yang cukup tuntas. Begitu juga dalam hujah-hujah yang lain. Dan sebenarnya ilmu usul fiqh juga menunjukkan kekuatan hujahan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sidang penonton yang dirahmati Allah, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga, Allah kurniakan kepada Imam Syafi'i antara kelebihan yang nyata bagi Imam Syafi'i rahimahullah adalah Imam Syafi'i ini dia mempunyai murid yang ramai. Oleh kerana berselerakan tempat dia musafir, dia tinggalkan murid dia di kota Baghdad, kota Iraq, dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Karabisi dan lain lagi. Dia tinggalkan murid kanannya di kota Mesir. Ini memang banyak sangatlah di kota Mesir. Jadi tak peliklah tersebarnya mazhab Imam Syafi'i di semua tempat. Imam Syafi'i, mazhab dia antara mazhab yang kedua yang paling banyak diikuti berbanding dengan mazhab yang lain. Yang pertama mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Syafi'i, yang ketiga mazhab Maliki, dan yang terakhir mazhab Hambali yang banyak di kawasan Tanah Arab, Semenanjung Tanah Arab, dan juga sebahagian daripada negara-negara Teluk. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia mempunyai kelebihan yang cukup banyak sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Dan bagi saya antara kelebihannya ialah beliau mengkaryakan banyak karya. Dalam hadis dia ada musnad dia. Dalam fiqh dia ada kitabnya, kitab Begitu juga dalam bidang-bidang yang lain pun dia ada kitab-kitab dia. Jadi Imam Syafi'i ini dia banyak sangatlah karang kitab-kitab. Kalau kita tengok kitab Imam Syafi'i ini adalah kitab yang cukup luar biasa dan cukup besar perkembangan kitab Imam Syafi'i ini. Sebagai contoh, bila kita tengok kitab-kitab Imam Syafi'i ini, kita dapati bahawa cara zaman dulu biasanya dia imla'. Tok guru mengajar, anak murid tulis. Sebab itu kalau kita baca kitab ni, kita akan tengok beberapa pandangan-pandangan ada lain. Ada daripada Al-Muzani, ada daripada Ar-Rabi', ada daripada tokoh-tokoh yang lain. Tapi Alhamdulillah telah ditahqiqkan oleh ulama-ulama moden berkenaan dengan kitab Kitab Ar-Risalah sudah barang tentu dia mempunyai satu kedudukan yang istimewa dalam usul fiqh. Saya nak gambarkan macam mana tokoh usul fiqh yang hebat seperti Imam Asy-Syafi'i dalam mengeluarkan hukum. Satu hari orang tanya dia berkenaan orang yang dalam ihram bunuh kabur ataupun serangga kecil. Apakah kena dam dan seumpamanya? Maka dia jawab, qala Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Allah berfirman, apa yang Rasul datangkan kepada kamu ambil, dan apa yang Rasul larang tinggalkanlah. Kemudian dia sebut, kamu ikutlah sunnah aku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin selepas aku. Dia juga menyebut, qala Rasul sallam iqtadu bil lazaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Mengikutlah dua orang sahabat selepas aku, Abu Bakar dan Umar. Bila dengar kedua-duanya, maka akhirnya Imam
Syafi'i rahimahullahu ta'ala, itulah cara dia. Qala Allah, qala Rasul. Selepas qala Allah dan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Imam Syafi'i juga menyebut qala sahabi. Maka kata dia, bunuh Zambur atau kabur tak jadi masalah. Maka di situ kita tengok hukum yang ditanyakan kepadanya. Pertama, dia akan rujuk Al-Quran Al-Karim. Kedua, dia akan rujuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, dia akan rujuk apa yang dikatakan pendapat sahabat. Dan keempat, baru dikata kulna, aku kata. Ini cara usul fiqh yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i dari segi istinbat hukum. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mazhabnya adalah mazhab yang hidup. Dan kita kena faham kehidupannya pada zaman yang kita kata Al-Qurun Al-Mufaddalah. 3 kurun yang utama. Masa itulah kita tengok tokoh-tokoh yang terkemuka wujud ketika itu. Salah seorangnya Al-Imam Syafi'i. Dan apa yang terbaik di Imam Syafi'i, bulan Ramadan adalah bulan yang cukup dijaganya. Bulan Ramadan dia ajak untuk kita semua cintakan Quran. Dan zaman tersebut juga kalau kita tengok suasana ibadat adalah amat kuat. Cuma kita kena faham dalam suasana kalau berlaku PKP, maka kita digalakkan dan kita diperintahkan untuk berada di rumah. Makanya solat tarawih kita boleh lakukan di rumah, selaras dengan perintah yang dikemukakan oleh kerajaan, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dia bukan suruh, bukan dia marah kita semayang. Nak semayang lah berapa rakaat pun, 20 rakaat. Tapi oleh kerana bila berlaku rantaian COVID-19 yang kita mahu putuskannya, maka sembahyanglah di rumah. Bahkan itu dari segi maslahah, yang mana tasarruful imam ala ra'iyyati manutun bil maslahah. Tasarruf ataupun pendapat pemerintah dalam melaksanakan satu-satu keputusan diikat dengan maslahat. Dia tak boleh buat saja-saja. Maslahatnya ialah mengekang COVID-19. Justru bila kaedah seperti ini yang juga menyebut ad-darar yuzal, segala kemudaratan hendaklah dibuang, jelas menunjukkan bahawa apabila berlaku seperti ini, maka kita jadikanlah gelanggang tarawih kita di rumah. Kita semayang di rumah, kita ibadat di rumah, kita berbuka puasa di rumah. Kita nak sedekah ke orang, maka ini boleh caranya. Kita nak jamu orang makan, maka kita boleh beli dan kita hantar ke rumah masing-masing. Sekarang ni terlalu banyak cara kemudahan. Artinya syariat Islam pada bulan Ramadan kita boleh lakukan. Walaupun kita kata kita tidak boleh lakukan secara biasa dan adab biasa. Biasa dan adab biasa ni macam mana? Kita tak boleh lakukan seperti kita kumpul ramai-ramai, kita pergi ke tempat untuk beramai-ramai. Kerana ini kita nak cuba kekang dengan sebaiknya. Berjayanya kita mengekang COVID-19 ni, kita akan dapat menghidupkan kembali ekonomi kita, kehidupan yang seperti biasa, dan kita boleh menjadi contoh kepada negara lain bagaimana cara kita menghadapi wabak. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang kita tahu, dia amat menitik beratkan tentang kesihatan. Dengan sebab itulah dinisbahkan kepadanya dengan menyatakan al-ilmu ilmani, ilmu al-abdan wa ilmu al-adyan. Ilmu ni ada 2. Satu ilmu berkenaan tubuh badan, satu lagi ilmu berkenaan dengan agama. Ilmu berkenaan dengan agama, kita tahulah agama Islam utamanya macam mana perintah suruh qiyam-qiyam. Ilmu berkenaan tubuh badan dari sudut bagaimana penjagaan tubuh badan, biarlah mengikuti cara yang sebaiknya dan benar-benar menepati syariat Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah,
Al-Imam Syafi'i rahimahullah meninggal dunia pada usia 54 tahun. Bermakna dia berada di Mesir lebih kurang dalam 5 tahun sahaja. Al-Imam Syafi'i rahimahullah meninggal dunia dalam usia yang amat muda. Kalau kita banding 4 ulama mazhab, maka Imam Syafi'i adalah imam yang paling muda matinya. Kalau Imam Abu Hanifah lahir 80 Hijrah, meninggal 150 Hijrah, 70 tahun. Kalau Imam Malik pula, dia punya lahir tahun 93 Hijrah, meninggal sekitar tahun 179, maknanya 80 tahun lebih. Imam Ahmad lahir 164 Hijrah, meninggal tahun 240 Hijrah lebih. Maknanya semua 70-80 tahun ke atas. Tapi Imam Syafi'i hanyalah 54 tahun sahaja. Inilah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia meninggal dunia ni disebabkan penyakit buasi. Buasi ni bahasa Arab yang orang panggil basurah, bawasir, iaitu penyakit di mana keluarnya daging daripada duburnya. Dan penyakit tersebut menyebabkan dia ini kadang-kadang bila dia duduk, dia bangun, orang nampak bekas dia duduk itu berdarah merah banyak. Dia makin tua, makin uzur, sakit dia makin jelas keadaannya. Dan dia mati pun antara asbabnya kerana kis bawasir tersebut. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bila nak meninggal dunia, dia cukup sedih. Dan bila ditanya kepadanya, macam mana keadaan kamu pagi ni, ya Aba Abdillah, dia kata, aku pagi ni daripada dunia akan berkelana. Dengan kawan-kawan aku akan berpisah. Dengan segelas kematian aku akan hirup. Dan aku tak tahu nasib aku sama ada aku ke syurga atau aku ke neraka. Itulah Imam Syafi'i rahimahullah. Dan bila dia mati, ramai yang datang, termasuklah ulama-ulama qadi yang kuburnya ma'ruf di kota Mesir, di bandar Kahirah. Sampai sekarang kita boleh ziarah kubur Al-Imam, maqam Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan walaupun apa yang berlaku, Ramadan tetap diteruskan di rumah masing-masing sehinggalah diputuskan yang terbaiknya. Yang paling penting, kita jadikan bulan Ramadan mausimun khairat, musim untuk kita raih sebanyak mungkin pahala di sisi Allah. Maka kita rasa syukur kepada Allah, kita dapat mengkaji fiqh Syafi'i, pengetahuan ilmu tentang Imam Syafi'i, kerana di situ menjadikan kita ingin memahami fiqh yang kita ikut selama ini berdasarkan kepada mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Semoga sedikit pencerahan berkenaan dengan Imam Asy-Syafi'i ini akan menjadikan kita faham betapa Imam Syafi'i adalah seorang tokoh yang perlu kita pelajari mazhab dengan sebaik mungkin, sementelahan lagi kita berada di bumi Malaysia yang hampir kesemua berpahaman dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sekian, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai daripada kita yang tahu tentang rahsia untuk mendapatkan rezeki yang murah, antaranya iaitu kita rajin berusaha dan kita banyak berdoa kepada Allah. Tetapi di sana ada satu sunnah ataupun saranan daripada Nabi, petua daripada Nabi, iaitu rahsia murah rezeki. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Nabi SAW beritahu, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Siapa yang suka rezekinya diperluaskan dan umurnya diberkati atau dipanjangkan usianya, maka sambungkanlah silaturahim, iaitu sambungkanlah hubungan kekerabatan sesama keluarga. Ramai daripada kita yang menyangka kalau nak berjaya, nak murah rezeki, kena rajin je berusaha. Tapi di sana ada rahsia dan petua daripada Nabi SAW yang bagi tahu kita sambungkan silaturahim.
Bukan hanya sekadar kerja keras yang mungkin sampai abaikan hubungan kekeluargaan, tetapi jaga hubungan silaturahim. Kerana orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim, Nabi SAW bagi tahu la yadkhulul jannata qati', tak masuk syurga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Dan dalam Al-Quran Allah bagi tahu bahawa orang-orang yang memutuskan silaturahim ini ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Allah melaknat golongan mereka ini dan juga Allah akan memekakkan mereka ini ketika mana hari kiamat nanti. Jadi jangan lupa, kalau kita nak murah rezeki, nak usia kita ni diberkati, maksudnya usia kita ni akan dirasakan bermanfaat, seolah-olah umur kita ni panjang, kita dapat menghasilkan banyak sumbangan-sumbangan, maka amalkan sunnah ini, sambungkan silaturahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna.